Assalamualaikum. Hai semua. Sekejap Saya just nak share my life dekat siapa yang baru masuk tu boleh komen hai ke Assalamualaikum, so that Zata boleh acknowledge awak. Okay. Sekejap, Zata just nak share my life ni dekat my personal group so that they know I dah live. Sekejap Okay, hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Lama kan Zata tak live dekat Facebook, dekat mana-mana. Ya, baru berkesempatan, baru mendapat ilham untuk live malam ni. So hopefully Zata boleh share sedikit apa yang Zata rasa interesting bila Zata baca. Zata suka membaca, so Zata jumpa satu topik ni yang sangat menarik which Zata rasa sangat close to myself because I've been through that. Dari segi orang yang diharapkan oleh orang lain untuk kembali pada dia, dan orang yang mengharapkan seseorang yang disayangi untuk kembali pada dia. So Zata pernah jadi dua-dua belah, and actually Zata terlupa apa perasaannya masa pernah berada di saat ketika Zata lost, Zata tak dekat dengan dia, Zata tak solat. Zata lupa perasaan masa tu and how I feel bila orang react to apa yang Zata buat. So okay, so Assalamualaikum and thank you untuk yang tengok yang tengok Zata live malam ni. Okay, thank you sebab teman. And kalau you all boleh, Zata tak nampak komen lah, kenapa kejap because I cannot see comment. Sekejap. Okay, sekejap. Kenapa tak boleh nampak? Okay, so tak apa. Siapa yang dah masuk ni, you boleh say hi sebab I boleh acknowledge siapa yang tengok. Okay, so hari ni adalah Zata nak share something yang Zata rasa sangat menarik, sangat buat Zata, bila Zata baca ni Zata menangis sebab I suddenly realise yang Zata dah lupa Zata dah dulu macam mana, and Zata rasa macam nak semua orang yang Zata sayang rasa macam mana Zata rasa, and Zata lupa sebenarnya Zata kena letak diri Zata dekat dulu supaya Zata faham diorang. Okay, so apa topik hari ni adalah, topik hari ni Zata nak cakap pasal macam mana kita nak, how do I get my loved ones to pray, or exactly apa yang Zata maksudkan adalah macam mana kita nak bawa orang yang kita sayang
kembali pada dia. So Zata rasa ramai yang mengalami situasi macam ni. Tak kisahlah apa saja, tak kisahlah anak ke, suami ke, isteri ke, mak ayah ke, kawan, sahabat ke, atau kekasih ke. And you rasa you nak, of course bila kita sayang seseorang itu kerana Allah, kita sayang dengan ikhlas, kita nak orang yang kita sayang tu masuk syurga sama-sama kita. Walaupun kita tak tahu kita ni akan masuk syurga, tapi kita nak bawa orang yang kita sayang tu ke arah kebaikan. Okay. Dan tapi sometimes kita akan rasa down, kita akan rasa stress, kita akan rasa tak berguna bila macam kita rasa kita je seorang-seorang dalam journey tu. And orang tak nampak apa yang kita cuba buat, orang yang tak faham apa yang kita cuba sampaikan. And for myself, sebenarnya sebab Zata pernah melalui kehidupan di mana Zata tak, to be honest, I'm not that good. Sekarang pun masih memperbaiki diri sendiri, tapi Zata pernah di stage di mana yang Zata faham, Zata pernah lalui di saat mana yang Zata tak semayang pun tak cukup, banyak dosa yang buat, and banyak yang Zata tak buat. Apa yang Allah suruh Zata tak buat, apa yang Allah tak bagi Zata buat. So I've been there, okay. And I tahu at that moment, at that particular moment, I tahu orang yang I sayang, my parents, my siblings, sahabat-sahabat yang baik, yang ikhlaskan dengan Zata, I know that they always berdoa supaya Zata satu hari nanti dibukakan hati, diberikan hidayah oleh Allah untuk kembali, okay, untuk berubah, okay. Dari dulunya yang memang aurat pun tak tutup sepenuhnya, memang tak jaga aurat langsung, kan. So I tahu, and I tahu at least my parents setiap malam, setiap sujud diorang akan sentiasa mendoakan I untuk kembali ke jalan yang benar, okay, jadi anak yang solehah, jadi seorang yang berguna, seorang yang tahu mana baik, mana buruk. And I tahu walaupun, and I tahu perasaan tu, and I tahu di mana stage, di mana ingat lagi masa sekolah, kan, mana ada mak ayah tak nak kita jadi anak yang baik, kan. So I remember that the moment bila my parents ataupun orang-orang sekeliling yang macam stress, kan, okay, paksa untuk buat macam ni, paksa untuk macam tu. And I boleh ingat perasaan tu bila kita dipaksa without kita knowing why. And sebenarnya yang sebenarnya adalah bila hidayah tu tak ada, and kita sendiri pun tak nak hidayah tu. So that's why kita akan rasa lagi menjauh, kan. So tadi I ada baca Aida punya email, because I subscribe pada love letter Aida ni. So every week I akan dapat satu topik love letter dari dia. Tapi love letter dia in English, so that's why I rasa macam I nak cerita dalam bahasa Melayu, so that ramai lagi orang dekat Malaysia ni boleh faham. Okay, so bila I baca dia punya love letter yang bertajuk How Do I Get My Love to Pray, okay. So dia kata dalam ni dia pun Aida cakap juga di mana stage bila kita rasa kita nak orang yang kita sayang tu kembali pada dia, sebenarnya kita ada perasaan untuk mengajak dia, but then ramai orang tak faham apa maksud, macam mana the right way ataupun the best way untuk kita ajak orang, untuk ajak orang yang kita sayang, and especially orang yang paling rapat dengan kita, family kita, orang yang paling kita sayang. Itulah paling susah sekali sebenarnya, okay. Okay, the first thing kita kena ingat adalah apa yang Aida kata, dan apa yang I rasa betul adalah, because I reflect dekat diri I sendiri. Kita kena faham maksud dakwah tu. Dakwah tu adalah sebenarnya ajakan, okay. Dakwah itu bukanlah memaksa atau membebel ataupun mengugut, but then cuba kita reflect dengan cara kita mengajak
Tak kisahlah siapa-siapa, husband, wife, anak-anak, siapa saja, adik-beradik kita, adik kita. And for my case, I rasa my adik-adik lah, sebab I anak I sulung. And reason why I selalu letak kat dia, I tak nak adik-adik I lalui perkara yang sama I dah lalui. Tak nak adik-adik I buat, anak-anak I buat benda yang I dah buat dulu, kesalahan yang dah buat dulu, which I really menyesal sekarang. But then I terlupa bahawa maksud dakwah tu sendiri adalah invitation ataupun mengajak. Dan mengajak bukanlah dengan cara paksa. Dakwah bukan cara paksa, bukan cara membebel, bukan cara threaten. Okay, itu adalah benda core yang kita kena faham. Dakwah tu adalah mengajak orang untuk kepada dia, kepada Allah. So mengajak tu mestilah dengan perasaan, dengan compassion, kena dengan lemah lembut, ikut sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah tak pernah pun memaksa orang untuk ke jalan Islam. So kita kena ikut cara tu. But then benda yang kita selalu buat adalah kita paksa, kita force. And benda tu sebenarnya kita tak perasan, sebenarnya kita yang menolak orang yang tersayang tu jauh lagi, lebih jauh. Sebab bila seseorang tu dalam keadaan yang dia tak nampak perspektif yang sama dengan kita nampak, bila kita keep on forcing, dia akan rasa threatened and dia akan shut down. That's what happened to me dulu. I remember masa tu it's not I kata my parents salah ke tak. Okay, it's just that moment I sendiri tak nak. And parents being parents, okay, so mak ayah mesti akan suruh pakai tudung semua. Lepas tu kat sekolah bila I masuk asrama, and then asrama tu agak-agak agama, so force I untuk tutup aurat. But then I rebel, okay, sebab I tak faham maksud tu. Dan I rasa at that moment mungkin ajakan itu lebih kepada threaten, and I feel orang selalu judge I. Okay, so that is the first one. Second one, what Aida said is be the best, insert your role here. Okay, maknanya jadi kita dulu buat, okay, whatever kita nak. The best dakwah, even Rasulullah pun adalah dia menjadi role model kepada apa yang dia nak sampaikan. Rasulullah ada melaksanakan apa yang dia nak sampaikan. Dia before dia sampaikan, dia buat. He is the living, dia yang hidupkan benda tu. So apa yang kita boleh buat lah, kalau kita nak ajak orang yang kita sayang, kan, kita dulu kena buat. Okay, it doesn't matter how long it takes, doesn't matter, tak kisah berapa lama pun, perlu masa yang perlu ambil, tapi kita tak boleh give up. Kita sentiasa kena buat benda baik, kita sentiasa kena improve diri kita. Okay, and kita kena make sure that orang yang kita sayang tu rasa selamat dan rasa selesa dengan kita. Okay, jangan bila dia selesa dan rasa selamat, dia akan dekat dengan kita. Bila dia dekat dengan kita, bila perasaan sayang melebihi perasaan lain, then that's where you ada opportunity untuk ajak dia ke mana yang you nak. Sebab kalau selagi dia rasa you judge dia, you pandang serong pada dia, dia akan block mind dia. Okay, and dia akan dia akan lagi jauh daripada kita, dan that's why kita tak boleh pun nak buat apa-apa. Okay, the third one, benda ketiga yang kita boleh buat, okay, jangan set deadline untuk kita dakwah, untuk kita invite, untuk kita ajak orang yang kita sayang. Okay, jangan set certain masa supaya by this time they should change. So kita kena faham even kita sendiri pun kita ambil masa untuk berubah. I'm not sure about others, tapi for myself, bila I reflect balik, bila I dah sebut kata ni, duduk set deadline ni, I boleh teringat lagi. I remember for myself pun, I take about 26 tahun baru I decide untuk pakai tudung yang betul. Itu pun belum tentu menutup aurat sepenuhnya. So for the 26 years, my parents bersabar, berdoa,
mohon dekat Allah, and I believe my siblings pun sama. And so kenapa kita, I sendiri nak kena letak timeline, and I sendiri nak push masa tu cepat, and I hope that people will change just like that. So it doesn't work like that way. Okay, lepas tu bila kita ada set, kita ada limitkan masa untuk kita beri, untuk kita ajak kita punya orang yang kita sayang, kita akan, bila kita sampai tahap yang kita dah rasa kita dah sampai deadline tu, kita akan jadi macam lebih tak sabar. Kita macam start akan hilang rasa sincerity kita tu. And then kita akan lupa sebenarnya hidayah tu milik Allah. Kita hanya sebagai hamba, kita hanya sebagai perantara, hanya boleh berusaha je. Kita hanya boleh menyampaikan. Kalau kita tengok pun, Rasulullah dia ambil masa 23 tahun untuk habiskan mission dia mendakwah. And itu pun bukan semua orang boleh masuk Islam. Dia still ingat, and dia yang Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, paling sabar, paling compassion, paling passionate dalam menyampaikan dakwah pun ambil masa bertahun-tahun. Dan so kalau nak bandingkan dengan diri kita yang dengan ilmu pun tak banyak, amal pun seberapa je, dan kita expect kita boleh tukar orang macam tu je. So benda tu yang buat Zata rasa sedar. Okay, fourth one adalah untuk berdakwah, kita kena ambil kira masa yang sesuai, tempat yang sesuai, intonation kita bercakap, and vibration kita sampaikan. Okay, and selalunya orang akan, dia tak kisah, selalu orang akan macam contohlah, I perasan kan, even myself, I pun buat mistake kan. Kita selalu nak tegur orang, kita tak pandang tau kita dekat mana masa tu, adakah environment sesuai, and adakah kita sebenarnya nak dakwah dia, nak ajak dia, ataupun kita nak malukan dia. So sama ada kita tegur dia secara mana yang lebih baik. Adakah tegur secara public, contoh macam kita nak tegur seseorang, kita pergi komen dekat Facebook dia, dekat Instagram dia depan, so that orang lain semua baca. So benda tu adakah ia lebih memberi manfaat ataupun kemudaratan pada orang yang kita nak tegur tu. So that's why saya rasa benda ni kita kena tengok. And cara kita bercakap, okay, the best tone adalah kita guna tone yang sangat rendah, tapi itu yang akan attract attention, and the vibration yang kita beri, kita kena make sure that kita dah memang beri rasa sayang. Orang yang kita nak ajak tu rasa kita sayang dia, and dia akan rasa, bila dia rasa kita sincere nak ajak dia. Bukan, kita tak boleh tegur orang dari segi sudut macam, oh kita tegur dia tu macam kita ni bagus, kita macam nak betulkan dia. Tak. When you do that, and then that's where you akan push orang yang sayang tu lagi jauh. Okay. And kita juga, okay, boleh doa, and then berdoa, sebab Allah je yang boleh beri hidayah, dan hati manusia dipegang oleh Allah. Okay, sebanyak mana pun kita berdakwah, kalau Allah kata tak. Tapi kalau Allah pilih dia untuk terima hidayah, kita hanya penyampai sahaja. And then, okay, dan kita kena figure out tau, orang yang kita sayang ni, dia suka dengar topik Islamik atau keagamaan atau pasal Tuhan ni dari segi perspektif mana. Macam Zata, I like when people give to me perspektif yang Waalaikumsalam Umu, sorry tak nampak komen dalam ni, tak tahu kenapa tak nampak komen. Okay, so never mind. Contoh for myself, Zata suka bila orang tell me
about Islam but in a modern punya way, contoh, ataupun in scientific way. It really, dia macam fakta dan fact dan termasuk dalam keislaman. So that's why Zata boleh terima Profesor Muhaya bila dia cakap, bila dia tegur. Walaupun sometimes some people kata macam dia terlalu positif, dia ni. And sometimes dia memang sangat direct. Okay, kalau orang yang tak biasa, yang tak boleh terima, memang akan turn off dengan dia, because dia memang shoot terus shoot to the point. But then for me, I suka sebab dia boleh relate. Okay, kenapa macam ni? Because, and then dia akan cakap, okay, dari segi saintifiknya macam ni. So I suka. That's why I boleh ikut Profesor Muhaya. So different orang ada different way. Okay, ada orang suka macam maybe kids, they love story. So cara kita untuk bawa dia mengenal Allah, mengenal Rasul, dan dengan berceritalah, cari sirah, cerita tentang Allah, cerita yang relate dengan Al-Quran. So, and some people suka, so different. Macam Zata tak, bukanlah tak suka, tak boleh cakap tak suka, tapi I tak boleh relate bila terlalu pure, macam terlalu Islami sangat. Mungkin sebab Zata belum lagi sampai tahap keimanan yang sangat tinggi ke apa. Memang I pun memang banyak lagi benda kena ubah, tapi Zata tak boleh relate. Zata bila macam orang pendakwah yang cakap layman term yang biasa-biasa, I boleh accept. Okay, so kita kena figure out apa yang orang yang kita nak dakwah ni, orang kita sayang ni, dia suka di sudut mana. Okay, kita kena faham dia lah. Okay, dan lagi kita kena ada knowledge. Okay, keep on seeking knowledge. Kita tak boleh stagnant. So macam contoh, if you, okay, macam kita rasa that's why kita kena sentiasa membaca, lepas tu pergi classes, get more knowledge, so that and then daripada knowledge tu kita akan transform diri kita sendiri. Lepas tu orang akan nampak, orang yang kita sayang tu akan nampak perubahan tu. InsyaAllah dia akan naturally ikut kita. Okay, and then next is be okay kalau kita bukanlah penyampai ataupun jabatan kepada orang yang kita sayang itu untuk berubah. Okay, maksudnya macam ni. Okay, ni Zata reflect diri Zata sendiri tau. Okay, my parents memang dah lama daripada dulu lagi, daripada kecil lagi, memang didik supaya menutup aurat, pakai tudung. Tapi I decided to permanently pakai tudung is when I met my husband. Lepas tu kita orang baru kawan. And dia tak cakap pun, dia tak pernah suruh pun I pakai tudung masa tu. Tak pernah. But then I tak tahu, memang dia, I tahu parents dia memang menekankan agama, mak ayah dia memang alim. So tapi dia tak pernah suruh I pakai tudung. Tapi dia pernah cakap kat I, dia kata mak dia dengan ayah dia macam ni. Lepas tu dia kata dia doakan supaya one day I akan terbuka hati untuk pakai tudung sendiri. Lepas tu dah, tu je, dia tak pernah cakap lagi apa-apa, tak pernah suruh. And one day suddenly I ingat lagi, masa hijrah sebenarnya, hijrah, yes, hijrah. I tak ingat tahun bila, I think tahun 2010, ya, before kita orang kahwin. And I decide untuk pakai tudung permanently, walaupun tak tutup sepenuhnya, tapi pakai tudung lah. Sebelum tu I macam on off. So that's why I macam reflect, betul lah. Kadang-kadang kita mungkin macam, even myself, bila I baca ni macam, oh mungkin I bukan bridge untuk adik-beradik, mak ayah, atau siapa-siapa yang orang yang I sayang, suami, anak-anak especially. Mungkin I bukan penyampai yang Allah pilih untuk mengubah ataupun penyebab kepada perubahan seseorang tu. So then what we can do is, tapi kita jangan give up. Okay, kita teruskan berdakwah. Dan apa kita boleh buat adalah
kita doa pada Allah, jadikan supaya Allah jadikan kita penyebab ataupun perantara untuk adik-beradik, anak-anak kita, orang yang kita sayang berubah. Tapi kalau Allah tak pilih kita, hantarkan pada mereka sahabat-sahabat atau sesiapa sahaja yang boleh mengajak dia ke arah kebaikan, menemani dia ke jalan yang betul. So itu doa yang kita boleh buat. And then jangan pernah berhenti berdoa. Dan the best time untuk doa adalah waktu sembahyang tahajud. Doa banyak-banyak, doa banyak-banyak. Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah berhenti bangun malam berdoa untuk kita umatnya yang dia tak pernah jumpa pun. Sebab dia terlalu risau dengan kita, dan setiap malam dia habis berjam-jam untuk doa pada Allah supaya kita mendapat hidayah Allah, supaya kita sentiasa dalam jalan yang benar. So kita sebagai umatnya, kita dah buat macam-macam and kita rasa tak berjaya. It's okay, bangun malam buat sembahyang tahajud, doa untuk orang yang kita sayang, doa untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk isteri kita, untuk siapa saja yang kita rasa kita nak dia dekat dengan Allah. Doa. Okay, sebab Imam Syafi'i cakap doa semasa waktu tahajud adalah seperti anak panah yang tak pernah miss dia punya target. So doa dan bangun tahajud. If you really care about your loved one, orang yang you sayang, you jangan miss tahajud. Sembahyang tahajud. Dan setiap kali tahajud jangan lupa doakan dia orang. Okay, dan the most important part adalah, yang paling last sekali saya tak nak sebut, dan yang paling penting sekali adalah kita sendiri kena dekat dengan Allah. Kita sendiri kena jadi partner dengan Allah untuk kita bantu orang yang kita sayang dekat dengan Allah. Okay, apa-apa pun you buat, cerita dekat Allah. Okay, you tak perlu cerita dengan orang lain. Kalau you rasa tak ada orang lain yang faham, it's okay. Tell Allah. InsyaAllah Allah sentiasa faham, Allah sentiasa dengar, Allah sentiasa ada, Allah sentiasa akan makburkan. Dan sentiasa sangka baik, sebab Allah dah janji dalam Quran. Dia kata, aku adalah seperti apa yang hamba aku sangkakan. So you kena sentiasa sangka yang insyaAllah orang yang sayang akan berubah. InsyaAllah orang yang you sayang akan kembali pada Allah. InsyaAllah orang yang sayang akan solat. InsyaAllah orang yang sayang akan baca Quran. InsyaAllah orang yang you sayang akan berubah, akan kembali pada Allah. Okay, so and then jangan pernah give up. Okay, dan selalu beri semangat pada diri sendiri, and always ingat apa you buat ni sebab Allah, kerana Allah, bukan kerana makhluk. Bila you letak you punya niat tu kerana Allah, you akan dapat kekuatan tu. Tapi kalau you buat niat kerana makhluk, you akan exhausted, you akan penat, you akan sampai satu masa you akan give up. Sebab Allah tu, Allah yang maha berkuasa, Allah tu yang maha kuat, yang maha mendengar, segalanya ada pada dia. So sentiasa partner dengan Allah, sentiasa dekatkan diri dengan Allah. Okay, sentiasa penuhkan diri kita dengan mengingat Allah. Okay, kalau kita rasa struggle, selalu ingat even Rasulullah SAW pun tak dapat mengislamkan pakcik dia. Okay, tapi sampai the end, sampai nafas yang terakhir, dia still cuba berdakwah dengan pakcik dia. So kita pun sama macam tu. Jangan give up, jangan pernah give up. Okay, always remember that Allah sentiasa ada. Okay, so sebab apa? Sebab kalau kita jadi di tempat orang yang kita nak ubah, bukan nak ubah, kita cuba nak dakwah ni, kita pun akan mengharapkan orang yang kita sayang tu takkan pernah give up dengan kita. So kita jangan give up. Okay, so I think Zata dah share beberapa point yang Zata rasa sangat menyentuh hati. Sebab macam Zata cakap, Zata pernah berada di dua-dua belah pihak. Okay, I've been where
orang mengharapkan supaya Zata berubah, dan Zata pernah dan Zata sekarang berada di tempat di mana Zata mengharapkan orang yang Zata sayang berubah kembali pada Allah. So when I read this, bila Zata baca and Zata rasa sangat-sangat bermanfaat. That's why Zata share. So hopefully bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat semua. Kalau rasa bermanfaat, boleh tekan butang share. Thank you pada yang tengok. So Zata rasa ada tak apa-apa. Okay, so I'm sorry sebab dah lama tak live, tapi insyaAllah Zata akan consistent live every Tuesday malam pukul 9, different topic, insyaAllah. Zata akan share topik apa nak cakap, nak share malam tu. Zata akan share macam tadilah, pagi Selasa. So pagi Selasa tak akan share untuk topik malam Selasa tu nak discuss apa. And if you guys nak Zata kupas any topik yang you rasa nak ni, you boleh comment ataupun message Zata personally, and I'll try my best to find benda yang untuk kupas. Okay, so with that, thank you so much untuk yang tengok. Zata doakan supaya kita sentiasa buat bersama benda kerana Allah. Okay, dan kita jangan give up untuk bawa orang yang kita sayang kembali pada Allah, dan jangan pernah give up untuk bawa diri sendiri dekat dengan Allah. Kita akan ada masa kita rasa kita dah dekat, and sometimes kita rasa tiba-tiba kita hilang rasa tu. Dan kita pun tahu iman tu macam turun naik, ada turun ada naik. So that's why kita sentiasa kena refresh diri, cuba cari benda yang boleh bantu you untuk maintain you punya tahap keimanan you, maintain ingatan you pada Allah. Okay, cari circle yang boleh bantu you tu. Okay, so with that, thank you so much. Zata pun dah cakap dekat 30 minit. Ya, dah 9:32. So with that, thank you so much, and Assalamualaikum. Dan Zata minta maaf kalau ada tersalah cakap, terkasar bahasa. I just share something yang I rasa sangat-sangat bermanfaat pada diri I, and bila I share ni sebenarnya untuk peringatan diri sendiri. I tak cakap siapa-siapa, and kalau tergurau saja, I minta maaf banyak-banyak. So with that, thank you so much, and Assalamualaikum. Bye.